Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okeylah, dalam video kali ini kita akan cuba menyelesaikan satu soalan yang agak sukar dan soalan ini kita boleh selesaikan secara sekuen. Ada juga unsur-unsur repetition dan juga ada unsur-unsur looping serta selection. Ada 3 control structure. Dan ini adalah soalannya. Dan soalan ini saya akan letakkan link di description. Jadi siapa yang nak cuba soalan ni boleh ambil soalan di ruangan description. Soalannya berbunyi begini. Cikgu Mila, saya lah tu. Telah ke? Mungkin bolehlah telah membuka kedai cupcake bernama Sweetie. Cikgu Mila Sweetie menyediakan cupcake legend, cupcake bomb dan juga servis bukit cupcake. Pelanggan yang ingin membeli cupcake Sweetie perlu membuat tempahan melalui sistem yang disediakan. Jadi ada 2 pilihan cupcake iaitu untuk cupcake legend berharga RM1.50 sebiji, cupcake bomb RM2.50 sebiji dan untuk bukit akan dikenakan charge RM30 per set. Saya rasa dah ada RM. Dan ada beberapa syarat di sini iaitu minimum pembelian RM30 dalam satu resit, pelanggan layak mendapat diskaun sebanyak 5%. Resit akan memaparkan maklumat jumlah bayaran yang perlu dibayar. Saya rasa saya nak tambah diskaun lah. Jumlah diskaun. Dan jumlah diskaun. Jadi, bantu Cikgu Mila membangunkan sebuah sistem tempahan cupcake Sweetie untuk melancarkan urusan jual beli Sweetie. Sweetie menawarkan pembelian cupcake dan bukit secara serentak supaya jumlah pembelian akan melayakkan pelanggan mendapat diskaun 5%. Jadi berdasarkan masalah di atas, sila cuba untuk menyediakan analisa masalah, pseudocode, carta alih dan juga menyediakan jadual penjejakan. Tapi untuk video ini kita akan buat part by part iaitu video ini adalah part 1. Saya akan mulakan dengan yang tak ada dekat dalam ni iaitu yang kelima. Adalah saya menggunakan bahasa pengaturcaraan Java. Jadi untuk part 1 saya akan buat video berkaitan penulisan Java coding. Part yang kedua nanti mungkin saya akan buat untuk pseudocode pada video part 2. Ini adalah video part 1. Dan mungkin selepas itu saya akan buat video untuk part 3. Analisa masalah maybe saya akan combine dalam part 2 ataupun part 3. Jadi kita teruskan untuk menyediakan Java coding part 1. Semasa nak buat nak buat jawapan tu pastikan anda merujuk ya soalan ini, jangan main hentam je, pastikan kita menjawab mengikut kehendak soalan. Dan compiler yang saya akan gunakan adalah JGraphs. Dan daripada soalan ini, saya telah membuat kesimpulan bahawa soalan ini perlu diselesaikan secara repetition ataupun looping. Okay, so kita mulakan. Siapa yang menggunakan JGraph, pengaturcaraan Java boleh ambil file new Java. Kemudian kita akan start dengan header. Untuk header ni kena hafal sebab memang setiap kali buat coding mesti kena tulis header ini. Import java.util.scanner, ada semicolon, letak nama kelas. Kelas saya bagi nama kelas Cikgu Mila. Cikgu pula dah jadi Cikgu Mila. Milas pula dah. Dan ada open curly bracket. So kita letak public static void main.
Selepas itu diikuti oleh bracket, ada string, ada square bracket dan tutup. Kemudian jangan lupa letak open curly bracket. Seterusnya, kita buat pula scanner. SC, saya tak nak buat SC lah sebab dah biasa kan. SC saya buat scanner cupcake. Equal new scanner dalam bracket system.in dan jangan lupa letak semicolon. So ini adalah header bila kita nak buat pengaturcaraan Java. Kemudian di sini saya sepatutnya mesti declare all variable, tetapi saya tak tahu apa lagi yang saya nak declare sebab saya belum buat lagi. Jadi kita tinggalkan sahaja ruang kosong dulu. Kita teruskan dengan repetition. Okey, macam mana cara nak setting untuk repetition. Syarat dia mesti ada I, C, U. I ini adalah untuk initial value, C adalah condition, U adalah updating. Soalan ni kita selesaikan, soalan ni adalah soalan yang advance sebenarnya. So mungkin boleh tengok video-video yang lain yang saya terangkan I tu apa, macam mana nak tentukan I, C, U. Jadi soalan ini kita anggap dia seperti macam mesin ATM yang kita biasa gunakan. Dia akan tanya, adakah anda ingin teruskan? Tekan yes, macam tu. Jadi kita mengaplikasikan konsep seperti ATM machine. Untuk initial value, macam mana kita nak start the program? Saya akan tanya user, anda nak order cupcake? Macam tu. Nak order cupcake, klik Y. Macam tu lah lebih kurang ayat dia. Suka hati kita lah nak tulis ayat macam mana pun. Semicolon. Dan customer tu perlu jawab yes kalau dia nak order. Dia perlu tekan Y. Jadi kita kena buat dekat sini input statement. I equal SC dot next. Ada bracket, lepas tu dot char at 0. 0 bukan kosong, bukan O, 0, semicolon. Saya letak komen di sini. Ini adalah input statement untuk data type char. Char itu adalah single character. Jadi bila user dia key in Y tu single character, jadi kita kena gunakan data type dia sebagai char. Sekarang saya dah jumpa dah satu variable iaitu char. Jadi saya akan declare di sini. Char I. Okey, kita declare char I. Kenapa I ini char? Sebab kita akan key in huruf Y dan Y adalah single character. Kemudian bila customer dia jawab Y, dia nak, di situlah looping bermula. Dan saya akan menggunakan looping for. Kita ada looping Y dan ada looping for. Saya akan guna looping for. So kita letak I ini untuk initial. I equal Y. So untuk char, dia akan ada single quote, kita panggil tanduk ni. Dan dia ada tanduk sebab dia char. Semicolon. Okey, ini I yang ICU tadi ini untuk I. Lepas tu diikuti oleh C untuk condition. So C kita akan repeat selagi I sama dengan Y. Macam tu, semicolon. Selagi user cakap yes, Y. So looping tu akan terus berulang. Dan untuk condition kita tak boleh letak single equal, kita mesti letak double equal. Kemudian updating. I yang seterusnya adalah untuk updating. Updating ini adalah input statement yang ni. Kita akan tanya customer, adakah anda ingin teruskan? Adakah anda ingin terus order?
So customer kena update di sini. Jadi updating dia adalah input. Dan tutup. Kemudian jangan letak semicolon untuk for. For kita mesti letak open curly bracket. Bermaksud inilah proses yang akan berlaku di dalam looping. Jadi dalam soalan ini saya mesti nak paparkan kepada user senarai-senarai kek ni dan juga apa servis yang saya sediakan. Jadi kita buat dulu message untuk paparkan kepada pengguna apa kod yang saya sediakan. Yang pertama, system.out.print. Saya ada sediakan 3 kod, iaitu kod 1 ini untuk Cupcake Legend. Lepas tu saya copy paste ini, jangan lupa letak semicolon. Kenapa semicolon dia ada warna hijau? Okey, sebab terdouble dekat sini. Kemudian saya nak bagi tahu saya ada menawarkan jualan kod yang kedua, iaitu Cupcake Boom. Dan seterusnya saya ada menyediakan servis yang ketiga, iaitu bouquet. Bouquet. Bouquet cupcake. Tak payahlah bouquet je. So bila dah dipaparkan macam ni, kita akan minta customer untuk memilih kod apa yang diorang nak. Sama ada dia nak order Cupcake Legend ke, Cupcake Bone ataupun bouquet. Jadi saya pun buat lagi sekali. Tapi bukan ini arahan dia. Kita akan tulis sila pilih kod. Ke macam tu. Sila pilih menu. Kod lah, sila pilih kod anda. Kod anda pula. Kod. Cukup lah tu. Sila pilih kod. Kemudian bila kita suruh customer pilih kod, kita mesti letak input statement, iaitu kod equal SC. Tak nak SC. Kita tadi pakai apa? Sorry. Saya lupa. Tadi kita pakai scanner cupcake. Jadi dekat sini pun kena pakai cupcake. Tapi saya tukar kepada SC lah. Jimat sikit ruang. Kod equal SC dot next in. Kenapa in? Sebab kod 1, 2, 3 ini kan nombor integer. That's why dia adalah in. Jadi kita dah jumpa satu lagi variable, iaitu integer. So letak in kod. Okay? Macam tu. Jumpa satu, letak satu. Kemudian bila customer kita dah pilih kod, kita tengok soalan balik. Bila dia dah pilih kod, kita akan tanya berapa biji. Kalau dia pilih untuk legend, dia nak berapa biji. Kalau dia pilih untuk both, berapa biji. Kalau dia pilih untuk bouquet, berapa set dia nak. Jadi ada selection dekat situ. Jadi kita buat untuk selection pula. If code, bila condition dia mesti ada double equal. Dan tak boleh ada semicolon. Kena ada open curly bracket sebab dia ada lebih daripada satu statement yang kita nak buat di dalam kod yang pertama. Dalam kod yang pertama, saya akan minta dia masukkan berapa jumlah cake legend yang nak diorder. Nak berapa biji. So, customer pun akan masukkan berapa biji. Jadi, saya tulis Q. Q ni untuk kuantiti lah ya. Kuantiti sebab ini cake legend, kuantiti L. Sama juga dengan SC.next in sebab kuantiti bilangan dalam bentuk integer. Jadi kita jumpa satu lagi variable QL. Kita letak dekat geng integer. Dekat sini QL. L huruf besar. Lepas customer dah masukkan berapa biji dia nak untuk legend,
kita boleh kira dah harga dia, berapa yang dia kena bayar. Price sama juga dengan berapa harga dia tadi? RM50. Okey, 1.50 darab simbol dia star, darab dengan QL, kuantiti dia tadi. Saya jarakkan sikit. Oh, pucut. Semicolon. Dan saya jumpa satu variabel lagi, price. Dan price ni ada perpuluhan, jadi kita declare dia sebagai double. Double price. Semicolon. Kemudian, lepas kita dah kira price, kita mungkin nak paparkan pada user berapa harga yang dia beli. Jadi, kalau nak paparkan pada user, kita buatlah system.out.print. Kita buat ayat sedikit seperti price ataupun harga lah. Harga legend sama juga dengan RM. Okey. Kemudian kita plus dengan ni price ni. Panggil balik price yang kita kira tadi. Okay, kalau confuse kejap price kejap harga, buat harga lah. Harga, ini pun tulis harga. Jadi variabel kita tadi pun jangan lupa tukar harga. Variabel kena konsisten. Okay, dah selesai dah kalau dia pilih kod 1. Sekarang kita tak tahu dia nak pilih kod berapa kan. Okay, kata kalau dia pilih kod 1, nanti dia akan ulang balik untuk pilih kod yang berikutnya. Jadi, kita buat untuk pilihan yang kedua. Saya copy je ni. Sebab prosesnya sama. Okey, ini akan jadi else if. Else if code equal to. Kalau code equal to, kita akan tanya juga nak berapa biji. Yang ni saya tulis lah legend ni, takut confuse. Legend yang ini nak berapa biji bom. Okey, jadi dia akan masukkan kuantiti. Yang ini saya buat QM untuk kuantiti bom. QB lah, QB untuk kuantiti bom. Harga bom tadi adalah RM2.50. So, kita pun saya enter sikit supaya tak nampak keliru sangat. Harga bom RM2.50 darab dengan kuantiti bom. Jadi harga bom RM kita akan keluarkan. Step dia sama je. Jadi saya tambah dekat sini pula QB. QB mana dia punya variable. Kat sini comma QB. Kemudian kita sambung lagi. Copy lagi proses yang sama. Oh sorry, sebelum tu saya lupa tutup curly bracket. Okay, ini ada open curly bracket ya. Ini adalah close. Bermaksud keempat-empat statement ni akan berlaku jika kod adalah 1. Begitu juga dengan kod equal 2, keempat-empat proses ni akan dibuat. Jika tidak, bukan kod 1, bukan kod 2, kita tulis else. Else tak perlu letak condition. Sama juga saya akan copy. Oh sorry silap. Saya akan copy benda ni sahaja. Else tak perlu ada condition. Untuk else kita nak order bouquet kan, nak berapa set bouquet. So dekat sini B untuk bouquet. So dia akan masukkan bilangan bouquet. Harga bouquet tadi berapa? RM30 untuk satu set. Jadi 30 darab dengan B. Bilangan bouquet. Jadi harga bouquet adalah RM harga. Cari balik harga dia ni. Dah selesai, tutup close curly bracket. Sekarang saya tak declare lagi untuk B. Jadi tambah dekat sini B. Kemudian, bila dah selesai buat pilihan semua,
Okey, apa yang akan berlaku selepas itu? Kita akan nak apa, kita akan mengira diskaun pula. Okey, kita akan kira diskaun. Dah habisnya. Hmm, okey, macam mana ya saya nak cerita? Kita tengok dekat syarat dia dekat sini, dia cakap kalau pembelian dia 30, dia akan dapat 5% diskaun. Yang ni yang kita nak check. Hmm, nak cerita susah sebenarnya. Saya buat looping dululah, saya buat looping dulu jadi katakan round pertama dia pilih untuk kod 1. Jadi dah kira untuk kod 1, kita akan simpan amount kod 1 tu di dalam variabel yang bernama bayaran. Bayaran sama juga dengan bayaran tambah dengan price. Ini kita panggil accumulator. Kita kumpulkan jumlah bayaran tu di sini. Jadi saya kena declare bayaran dekat variabel double. Dekat sini adalah bayaran equal 0. Sebab saya nak accumulate mesti memang ada kena letak 0. Okay. So katakan customer pertama pilih kod 1. Bila pilih kod 1, dia akan masukkan kuantiti untuk legend. Darab dengan harga, so dia dapat harga tu. Price pula dah harga. Jadi harga ini akan disimpan di dalam variabel bayaran. Macam tu. Kemudian, kita akan updating untuk pergi second round. Updating, kita akan tanya lebih kurang sama macam soalan kat atas. Okey, yang ni saya ambil yang ini. Okey, sekarang first round dah siap, kita akan tanya. Adakah anda anda nak order lagi? Nak order cupcake lagi ke? Macam tu. Okay, so kalau dia nak order lagi, dia akan klik yes. So kat sini kita akan close untuk looping. Mana close Okay, comment. Sorry. Kat bawah ni slash. Ni close looping. Okay, saya cuba siapkan dulu tapi tak tahu ada error ke tidak. Kemudian katakan looping tu dah habis. Bila looping tu dah habis, dia dah beli barang apa semua dia nak, dia dah ulang beberapa kali proses. Jadi kita nak check, dah habis dia loop, kita nak check if bayaran, adakah bayaran dia berapa tadi yang dia nak? Lebih daripada RM30. Jika bayaran lagi besar atau sama dengan 30.00, jadi dia layak mendapat diskaun sebanyak 5%. Diskaun equal bayaran darab dengan 0.05 semicolon. Okay. Kemudian kita akan display dia punya bayaran. Okay. Itu if dah selesai. Kemudian kita akan buat bukan bayaran lah. Alamak macam mana ya. Bukan bayaran. Total amount lah rasanya. Total amount. Total amount sama juga dengan bayaran tolak dengan diskaun. Diskaun. Okay, so inilah yang kita akan bayar. Jadi saya check dulu variabel, takut terlupa. Kita ada diskaun tadi. Diskaun, lepas tu kita ada total amount. Total amount pun kena letak equal 0. Apa lagi ikut tercicir. Okay, kemudian barulah kita boleh keluarkan value dia.
So, aku nak keluarkan okay, discount. Mungkinlah kita nak keluarkan discount discount anda. Kenapa duduk kat situ pula? Discount anda RM. Okay, lepas tu plus lah dekat sini value discount kita yang ini. Kemudian saya nak copy je yang ni. Kita akan tulis ini akan total amount. Total amount anda. So ini ambil lah nilai total amount. Okay, selalunya saya akan ajar suruh buat problem analysis dulu, pseudocode, flowchart baru buat coding. Tapi sebab soalan ni dia agak dia agak sukar. Kalau kita buat pseudocode, takut tak dapat nak tentukan error dia. Jadi kalau soalan sukar, saya selalunya buat coding dululah. Jadi dah selesai, kita akan close. Dan saya akan letak ln di sini sebab kita nak duduk di bawah. Takut bercantum. Ini pun saya akan letak \n. Sebab biasanya kalau tak ada \n, dia akan bercantum-cantum. Macam ni kena letak ln. Ini pun kena letak ln. Ini pun letak dululah ln. Kalau confuse letak je \n. Kita cuba run dulu. Apa nama file ni? Kena save dulu dengan nama Cikgu Mila. Okay, file. Save as. Cikgumila.java. Okay, klik je save. Kemudian kita cuba compile. Okay, ada error dekat situ. Dia cakap apa ya? Conversion from int to char. Okay, baik. From int to char. Kenapa pula? QL, QB dan juga B. Okay, kan kuantiti tadi integer. So, sepatutnya dia tak boleh letak dekat char lah. Saya tersilap. Dia sepatutnya letak dekat integer. Sebab ini bilangan. Char itu untuk karakter. Okay, saya cuba lagi. Kalau ada error tak apa, kita betulkan sahaja. Nampak tak dekat sini? Might have not been initialized. Jadi, kita kena letak initialize value dekat semua variable yang berkaitan. Discount equal 0. Sebagai nilai awal dia. Okay, dah tak ada error. So, cuba kita check apa yang berlaku. Nak order cupcake? Ya. So, dia akan keluarlah. Pilih kod. So, kod. Oh, nampak tak cursor dia turun kat bawah. Saya tak nak lah turun bawah. Saya tak nak turun bawah. Saya nak cancel dulu. Okay, Satnah. Sebab tak best. Kat mana tadi dia turun bawah Sila pilih kod. Oh, sebab ada ln. So, yang ni tak perlu ln. Yang ni buang. Itu buang. Apalah kita run dululah Nak comel-comel nanti. Okay, ya. Nak order betul. Macam ni pilih kod. Okay, saya pilih kod 1. Nak berapa biji? Nak 5 biji. So, harga saya RM7.50. Lepas tu saya nak order lagi. Yes, nak order lagi. Alamak, dia dah tutup lah. Kenapa dia tak bagi saya order lagi Okay, kita cuba tengok dekat sini. Nampak tak error berlaku di situ? Okay, sekejap Saya anda nak order lagi tadi tu nak letak kat bawah. Benda ni kena check. Mana updating dia? Oh, di sini. Okay. Jadi kenapa dia tak berjalan? Nak order lagi. Jadi initialize dia dekat sini adalah input statement. Okay. Initialize dia mesti kena input. Kalau tak dia tak berjalan. Jadi saya letak dekat sini input statement dia. Okay. Kita cuba run. Clearkan balik. Compile dulu. Okay, run. Yes, nak order.
Alamak, kenapa dia turun bawah lagi Okey, siap check lagi macam ada error. Mana? Anda nak order cupcake betul? Input. Mana dah dia pergi Sekejap, saya cuba lagi sekali. And run. Ya, betul nak order. Okey, dia tak nak jalan terus. Okey. Apa tadi yang saya ubah ya? Benda ni nak kena check betul-betul. Okey, yang ni saya buang balik. Ini adalah apa tadi Y kan? Char letak Y. Tapi huruf besar. Okay, kita tengok lagi sekali. Kat mana benda tu sangkut. Saya check dulu. Betul. Okey, di sini. Adakah anda nak cupcake lagi? Kena ada input statement di sinilah saya rasa. Okey, letak dekat sini Kita cuba. Okey, cuba kita run. Tapi updating dah ada. Sebenarnya updating dah ada kat sini. Dah ada, dah tak perlu lagi yang ni. Tapi tak apa, kita cuba. Ikutkan dah tak perlu. And run. Tak ada semicolon pula. Okey. Semicolon. Okey, kalau ikut tak perlu tu. Tapi tak apalah, kita cuba. Betul, nak order kek nombor 1, 3 biji. Nak order lagi, betul. Betul. Okey, sekarang baru dia jalan. Nampak dia jalan kan? Okey, saya nak buang balik. Tadi tak tahu kenapa dia sangkut. That's why saya kata yang ni tak perlu. Sebab dia dah ada dalam 4. Bila dah ada dalam 4 tak perlu dekat situ. Tapi tadi dia tak nak berjalan. Mana 4? Yang ni. Kita dah ada dah dalam 4 ni. So tak perlu letak dekat bawah. Saya cuba lagi sekali ya. Saya buat LN lah dekat sini. Perlu ke LN? Tak kot. Okay, kita cuba. Sekejap dia nak jalan, sekejap dia tak nak jalan. Okey, nak order cupcake, betul. Kod nombor 1, 3 biji. Nak order lagi, betul. Nampak dia dah keluar dah. Kod nombor 2 pula saya nak order. 6 biji. Lepas tu nak order lagi, betul. Nak order. Kod nombor 3 pula sebab nak buat bouquet. Bouquet saya nak banyak sikit, 7. Nak order lagi tak? Tak nak dah lah. So saya klik je end. So dia akan tutup. Jadi kita akan dapat diskaun kat sini RM11.47 dan total amount yang saya kena bayar adalah 218.025. Berjaya pun. Cuma macam nak ubah sikit lah. Saya nak paparkan juga total bayaran dia. Okay, boleh letak dekat sini. Okay. Jumlah pembelian. Okay, jumlah belian. Kita ambil jumlah belian dia duduk kat mana tadi Bayaran kan? Okey, tulis bayaran dekat sini. Alamak, huruf besar pula. Bayaran. Okay. Tadi apa lagi yang bercantum Kita nak bagi dia tak nak bercantum rapat-rapat sangat. Okey, cupcake tu semua. Cupcake tu semua letak di bawah sedikit. Pergi dekat sini. Letak \n. Okey, kita cuba run lagi sekali. Clear. Okey, run. Nak order cupcake.
kod nombor 1, 4 biji. So harga dia RM6, nak order lagi betul. Kenapa pula dia macam ni? Ke saya tekan laju sangat? Okey, clear balik. Dia tak nak pula dah. Saya compile dulu So kena buat satu-satu. Tekan laju sangat dia tak dapat detect pula. Y, kod 1, 5 biji. Nak order lagi betul. Oh, saya dah faham dah. Saya buat sekejap huruf besar, sekejap huruf kecil. Okey, sekejap Y, kod nombor 1, 5 biji. Nak order lagi. Kita tak boleh buat Y huruf kecil, kena buat Y huruf besar. So kod nombor 2, saya nak order 3 biji. Nak order lagi betul. Kod nombor 3, nak 6 set. So nak order lagi tak nak dah. Nampak tak jumlah belian RM192, diskaun dan juga total amount. Yeay, ini outputnya. Nanti cubalah. Okey, saya scroll satu-satu supaya anda boleh nampak flow untuk jawapan ini. Okey, itu dia punya output manakala dia punya coding. Ini yang repetition yang dah advance tau, dia ada yang basic. So it's not easy to understand. Kalau you are the beginner, memang kena start daripada basic baru boleh dapat yang macam ni. Ini adalah pilihan kod dan proses yang akan berlaku pada setiap kod. Dan jika else tak perlu ada condition. Kemudian tutup untuk looping. Dan lepas habis looping baru kita check berapa bayaran yang dia beli. Kalau lebih daripada 30, dia akan dapat less 5%. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Selamat mencuba. Assalamualaikum.